Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini cikgu nak ajar bab baru iaitu bab 3 yang bertajuk rumus algebra. Okey, sebelum tu anak-anak pelajar boleh buka buku teks di muka surat 42, rujuk buku teks. Dan sediakan pen dan juga buku conteng ataupun kertas kosong. Sebab sepanjang video ni nanti kita akan ada buat latihan dan pelajar perlu cubalah. Okey. Jom. Okey, apa yang anda akan pelajari kali ini? Yang pertama, membentuk rumus berdasarkan suatu situasi. Yang kedua, menukar perkara rumus bagi suatu persamaan algebra. Yang ketiga, menentukan nilai suatu pemboleh ubah apabila nilai pemboleh ubah lain diberikan. Namun untuk video kali ini, kita hanya akan belajar untuk objektif yang pertama iaitu membentuk rumus berdasarkan suatu situasi. Okay, jom kita tengok. Untuk membentuk rumus. Sebagai perkenalan, anda semua dah tahu kita dah pernah belajar pasal luas, isi padu dan sebagainya lah. Okey. Contoh luas segi empat sama. Okey, apa formula luas segi empat sama? Iaitu sisi darab dengan sisi. Okey. Jadi kita tengok macam mana apa yang dikatakan dengan rumus. Okey, katakan ada satu segi empat tepat dengan panjang dia ialah P dan lebar dia ialah L. Okey, apa formula atau rumus untuk mencari luas sebuah segi empat tepat? Segi empat tepat, rumusnya adalah luas segi empat tepat sama dengan panjang darab dengan lebar, iaitu L sama dengan P darab L. Okey, L sama dengan P darab L ni, yang ni kita panggil dia sebagai rumus algebra. Kenapa? Okey, L ni adalah perkara rumus. P dan L yang ni merupakan pemboleh ubah. Oleh itu, apa itu rumus algebra? Rumus algebra ialah ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Macam inilah persamaan. L sama dengan P darab L. Okey. Kita tengok contoh. Contoh satu. Tulis rumus algebra berdasarkan pernyataan berikut. Okey. Contoh satu, nilai A adalah 4 lebih daripada 2 kali nilai K. Mana penyelesaian dia? Ingat, nilai A adalah 4 lebih daripada 2 kali nilai K. Maka A sama dengan 4 tambah 2K. A adalah 4 lebih. Lebih bermaksud tambahlah. Daripada 2 kali K. 2 kali K ialah 2 darab K. Faham? Okey, kita pergi pada contoh 2. Tentukan luas L trapezium di bawah. Okey, ini ada sebuah trapezium. Tinggi dia adalah H. Satu sisinya adalah A dan satu lagi sisi selarinya adalah B. Macam mana kita nak buat rumus algebra dia? Okey. Ingat balik, formula untuk trapezium ialah 1/2 darab tinggi darab dengan hasil tambah dua sisi yang selari. Jom kita tengok. Jadi L bersamaan dengan 1/2 A tambah dengan B darabkan dengan H. Jadi ini adalah rumus algebranya. Okey. Kita terus pada contoh 3. Sejumlah guli G di dalam botol terdiri daripada M biji guli biru dan N biji guli merah. Ingat dalam satu botol ada M biji guli biru dan N biji guli merah. Jadi G bersamaan dengan M tambah N. Faham? Cikgu harap semua boleh fahamlah contoh 1, contoh 2 dan contoh 3. Okey, kita tengok latihan. Tulis rumus algebra berdasarkan pernyataan berikut. Okay, latihan 1. Nilai X adalah 2 kali
kuasa 3 nilai Y. Okey, sekarang cikgu nak cuba jawab, cuba buat formula ataupun rumus algebra bagi latihan 1 dalam buku conteng anda. Okey? Nilai X adalah 2 kali kuasa 3 nilai Y. Okey, cuba. Cikgu bagi masa. Okey? Ya, nilai X adalah 2 kali kuasa 3 nilai Y. Maka X bersamaan dengan 2 kali. Kali maksudnya darablah. Dengan kuasa 3 nilai Y. So, Y kuasa 3. Okay, ini jawapan dia. X sama dengan 2Y kuasa 3. Okay, kita pergi pada latihan yang kedua. Isi padu L sebuah kubus dengan panjang sisinya K ialah kuasa 3K. Saya ulang, isi padu iaitu I. Maaf bukan L, I. I sebuah kubus dengan panjang sisinya K ialah kuasa 3K. Okey, cuba buat. Cuba, jangan tak cuba. Okey dah. Kita tengok jawapan dia. Isi padu I. Jadi I bersamaan. Isi padu ialah panjang, darab tinggi, darab lebar. Tapi disebabkan ia kubus, sisinya semua sama, bermaksud K kuasa 3 iaitu K darab K darab K. Maka I bersamaan dengan K kuasa 3. Faham? Okey. Latihan 3. Farid mendapat P markah dalam satu ujian matematik dan Q markah dalam satu ujian sejarah. Jika T ialah minima ataupun min markahnya, ungkapkan T dalam sebutan P dan Q. Tulis balik maklumat, keluarkan maklumat dia. Okey, Farid mendapat P markah dalam satu ujian matematik. Jadi matematik sama dengan P. Dan Q markah dalam satu ujian sejarah. Jadi sejarah sama dengan Q. Jika T ialah min markahnya, maka min markah sama dengan T. Soalan dia, ungkapkan T dalam sebutan P dan Q. Jadi apa yang anda perlu tahu ialah min. Min bermaksud purata. Okey. Jadi kena tambahlah. Tambah 2 markah tu iaitu markah matematik tambah dengan markah sejarah dan bahagikan dengan 2. Dapat? Cuba buat. Senang je ni. Okey. Boleh ikut? Dah siap? Okey, jom kita tengok jawapannya adalah T bersamaan T sama dengan P tambah Q bahagikan dengan 2. Betul? Berjaya buat? Okey, tahniah pada yang cuba dan berjaya. Okey, kepada yang tak mencuba ataupun salah, jangan putus asa. Okey, cuba lagi. Okey, kita teruskan. Jom buat latihan. Okey. Siapa yang ada buku teks di rumah boleh rujuk buku teks. Okey, ni latihan jom cuba 3.1. Latihan dalam buku teks muka surat 49. Okey, jawab soalan 1 dan soalan 2. Buat di dalam buku latihan atau kertas kosong. Okey, ini bagi pelajar yang tiada buku kerja. Okey. Anda boleh buat salin soalan dan cuba buat. Macam tadilah macam yang kita belajar sebelum ni. Okey, sebelum tu kita boleh imbas kembali, ingat balik, ni integer. Okey, kalau ada negatif A tambah dengan A, dia akan jadi sifar. Kalau negatif A tolak A pula, dia akan jadi negatif 2A. Sekiranya negatif A didarab dengan A, dia akan jadi negatif A
kuasa 2. Dan jika ada negatif A didarab dengan negatif A, dia akan jadi A kuasa 2. Negatif ni hilanglah. Negatif darab negatif akan jadi positif. A darab A akan jadi A kuasa 2. Seterusnya, jika negatif A bahagi dengan A, dia akan jadi negatif 1. Sebabnya A bahagi A bersamaan dengan 1. Okay? Dan sekiranya negatif A bahagi negatif A, dia akan jadi 1, bukan negatif. Negatif bahagi negatif akan jadi positif. A bahagi A akan jadi 1. Faham? Okey, bagus. Kepada yang dah beli buku kerja cikgu, boleh buat latihan dalam buku A. Okey? Rujuk buku A bab 3. Okey, boleh buat latihan dalam tu. Jadi, pada yang ada buku kerja ni, optional. Satu kelebihan untuk awak. Okey, kalau nak buat latihan dalam buku teks pun boleh. Okey, untuk menambah lagi kefahaman. Tapi sekiranya anda tiada masa kerana banyak kerja sekolah lain, okey, cukup dengan buat buku latihan dalam buku kerja. Okey, untuk bab 3. Soalan macam ni jugalah. Soalan untuk soalan 1 dan soalan 2. Okey. Okay, bila dah siap latihan nanti, cikgu bagi masa sehingga hujung minggu ni lah ataupun sehingga sebelum kelas kita berikutnya. Okay. Jadi bila dah siap, ambil gambar latihan yang telah dibuat dan hantar personal message ke WhatsApp cikgu. Okay, untuk disemak. Mana nak dapat nombor cikgu, ambil daripada group. Okay. Jangan lupa WhatsApp cikgu bila dah siap. Okay. Jadi, good luck. Sekian saja pembelajaran untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Good luck and all the best. Do your homework. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.